Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Safi. Nombor metrik P115472. Hari ini akan buat sedikit pembentangan berkaitan dengan tugasan individu iaitu HIREC lah. So sedikit pengenalan, saya membuat HIREC ni di dalam tapak pembinaan lebuh raya SPED3 oleh kerana terdapat pelbagai risiko terutama penyakit di tempat kerja serta kemalangan yang akan melibatkan pelbagai pihak. Pembentangan ini adalah untuk mengenal pasti hazard terutama hazard kesihatan, membuat penilaian risiko, kawalan risiko, mengkaji semula hazard dan mencanangkan langkah-langkah yang diperlukan. Okey, aktiviti yang pertama ialah pelancaran rasuk iaitu proses kerja mengangkat. Hazard yang kita dapati ialah ergonomi, mendongak terlalu lama ke atas. Dan yang kedua ialah pencahayaan yang tidak mencukupi. Dan yang ketiga ialah terdedah pada virus COVID. Kesan dia adalah sakit belakang, leher, memberi kesan pada penglihatan mata serta demam, batuk sema dan masalah pernafasan. Langkah kawalan semasa, taklimat keselamatan berkenaan kerja tempat tinggi dan kerja mengangkat, memastikan kerusi operator boleh laras, menyediakan lampu lempah yang mencukupi serta membuat penjarakan sosial dan pemakaian face mask lah, macam ni pemakaian face mask. Dan juga risiko kita dapati yang paling tinggi adalah terdedah virus COVID iaitu 12 tahap sederhana. Oleh itu kita buat langkah kawalan semula iaitu mematuhi arahan dan garis panduan yang ditetapkan oleh LLM seperti membuat pemeriksaan kren, pelam mengangkat yang betul diperlukan untuk kedudukan kren yang tepat serta memastikan semua pekerja mempunyai hand sanitizer masing-masing. Antara aktiviti yang kedua ialah kerja kimpalan di atas beam. Hazard yang kita dapati ialah percikan api dan asap kimpal. Kesan dia adalah keradangan pada mata dan kulit, masalah pada sistem pernafasan iaitu pada masa jangka panjang lah, long term effect. Langkah kawalan semasa, memastikan tiada peralatan atau pekerja di bahagian bawah sebelum kerja kimpal dimulakan. Menyediakan alat pemadam api di bahagian atas dan bawah, penggunaan PPE yang sesuai serta topi keselamatan, jaket pantun cahaya, abah-abah, sarung tangan kulit, pelindung muka, topik keselamatan, kasut keselamatan. Risiko yang kita kira adalah 9 lah, sederhana. So, kita buat langkah kawalan semula iaitu memberi taklimat mengenai hazard yang terdapat ketika kerja-kerja welding, memastikan semua peralatan yang digunakan ketika kerja-kerja kimpalan dalam keadaan yang baik. Aktiviti yang ketiga, setelah selesai kita membuat pelancaran rasuk, kita akan mengeluarkan counterweight dan kren keluar daripada kawasan tapak bina. So hazard yang kita dapati adalah objek berhayun, pergerakan jentera ketika mengundur. So kesan dia adalah kabel wire putus iaitu wire rope crane itu akan putus, kegagalan lifting gear, pekerja dihentam oleh objek yang berayun, kren terlanggar pekerja atau peralatan lain ketika mengundur, kecederaan tubuh badan dan boleh menyebabkan kematian serta kerosakan harta benda termasuklah jentera dan peralatan yang lain. Langkah kawalan semasa, membuat pemeriksaan ke atas kabel wire yang hendak digunakan, penggunaan deadline semasa aktiviti mengangkat dijalankan, signalman mengawal pergerakan kren, penggunaan PPE yang bersesuaian seperti topi keselamatan, jaket pantun cahaya serta sarung tangan. Risiko dia sebanyak 12 iaitu tahap sederhana. Langkah kawalan semula, membuat pemantauan rapi oleh penyelia tapak bina, kita buat close supervision on site, penggunaan WC dan button light oleh signalman semasa mengawal pergerakan kren. Aktiviti yang keempat ialah pemasangan jaring keselamatan menggunakan skylift. Setelah selesai aktiviti launching, kita akan terus pasang safety net untuk protect falling object. So hazard semasa kerja-kerja dijalankan ialah bekerja di tempat tinggi, pencahayaan yang tidak mencukupi serta permukaan tanah tidak rata dan juga pengendalian secara manual. Kesan dia daripada hazard tersebut adalah tergelincir, tersandung, jatuh daripada tempat tinggi, objek jatuh, skylift terbalik, kecederaan pada tubuh badan serta boleh menyebabkan kematian. Langkah kawalan semasa, kita memberi taklimat keselamatan, meratakan dan memampatkan tanah kawasan berkenaan, membuat pemeriksaan skylift bersama operator sebelum memulakan kerja. Risiko yang kita dapati, kemungkinan 3, keterukan 4 dan kita dapati 12 tahap sederhana. Kita masih lagi memerlukan langkah kawalan semula iaitu membuat pemerhatian rapi oleh penyelia, mematuhi senarai semak pemeriksaan skylift yang telah dikeluarkan. Dan yang terakhir, aktiviti yang terakhir adalah menjahit jaring safety net. Hazard dia adalah repetitive movement, dia membuat pergerakan yang berulang-ulang semasa kerja-kerja menjahit. Sekurang-kurangnya 30 kali 30. So setiap 30 kali 30 kita hanya ada 5 kali 5. So kita memerlukan jahitan sepanjang itulah untuk memenuhi dia punya piawaian dia.
Kesan dia adalah sakit belakang dan leher. Langkah kawalan semasa, mengadakan sistem kerja yang berjadual bagi mengelakkan kerja yang berulang terhadap seorang pekerja. So risiko dia adalah 6. Langkah kawalan semula, memastikan pekerja yang terlibat sihat dan mempunyai ciri-ciri yang tepat dengan kerja-kerja yang dijalankan. Critical health hazard ialah terdedah kepada virus COVID, iaitu yang saya bagi tahu tadi 12. So berdasarkan rasional pemilihan hazard kesihatan yang paling kritikal ditemui adalah hazard yang terdedah pada virus COVID. Kawalan dan pencegahan hazard. Antara program yang boleh dilaksanakan ialah mewujudkan polisi kesihatan, mewujudkan organisasi kesihatan dan keselamatan di tempat kerja, iaitu Safety Committee berdasarkan OSHA Seksyen 30 dan juga Regulation 1996, dan mengadakan aktiviti program seperti latihan yang termaktub di dalam OSHA 1994 iaitu Seksyen 15. Majikan perlu memberi latihan kepada pekerja. Selain itu juga, kempen kesedaran perlu dijalankan bagi semua kaki tangan syarikat bagi tujuan meningkatkan kesedaran mengenai bahaya virus COVID-19. Kita perlu membuatkan latihan pendidikan kesihatan hazard tersebut seperti mana yang telah saya sediakan slide untuk memberi latihan berkaitan dengan COVID. Kita boleh rujuk dalam slide yang berkaitan lah. Antaranya simptom, transmission, incubation period dan juga cara-cara kawal apabila terkena COVID, antaranya quarantine workers. Sekian daripada saya. Membuat penilaian berterusan dari masa ke semasa. Berdasarkan program-program yang dilaksanakan, penilaian boleh diukur berdasarkan bilangan kes COVID dan tahap kemerebakkan di tempat kerja melalui test yang telah dibuat. Semakin banyak program yang dilaksanakan, maka semakin tinggi tahap kesedaran pekerja berkenaan dengan risiko jangkitan virus tersebut. Pihak syarikat juga perlu menubuhkan organisasi untuk memantau hazard yang kritikal ini dari masa ke semasa, iaitu selain daripada Safety Committee, kita perlu tubuhkan satu organisasi yang khusus kepada virus COVID-19. Terima kasih.